Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد. الحمد لله muslimin musliman, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Saya ucapkan semoga semua tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton pada saat ini berada dalam kesihatan yang baik dan juga afiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita berharap semoga perkongsian ilmu kita pada malam ini memberikan manfaat yang membuahkan amalan saleh untuk kesejahteraan dan keselamatan kita di dunia dan juga akhirat. Hadirin hadirat sidang penonton yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah kita pada malam ini akan membicarakan tajuk dalam erti kata kupasan kitab. Dan kitab yang menjadi pilihan kita pada malam ini adalah kitab yang ditulis oleh seorang tokoh besar dalam ilmu hadis, Al-Imamul Hafiz Abul Faraj Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Kitab ini berjudul Asbabul Maghfirah, Asbab Al-Maghfirah, yang bermaksud sebab-sebab pengampunan dosa. Jadi itu maksudnya sebab-sebab pengampunan dosa. Dan pertama sekali sebelum kita mulakan kupasan dan huraian kitab ini, suka untuk saya jelaskan berkenaan dengan biografi penulis kitab kita, iaitu sedikit perkenalan ringkas berkenaan dengan pribadi Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Kalau diikut kunyah atau gelaran yang diguna pakai oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali itu adalah Abu Al-Faraj. Abu Al-Faraj. Seperti kita maklum, Abu ini membawa erti ayah, membawa erti bapa ataupun ayah. Tetapi mengapa dengan perkataan Al-Faraj? Bukankah Al-Faraj itu kebanyakan kita merujuk kepada kemaluan orang perempuan? Sebenarnya kita kata ataupun kemaluan sama ada bagi orang lelaki ataupun orang perempuan. Tetapi kita katakan Al-Faraj di sini bukan merujuk kepada kemaluan. Sebaliknya ia merujuk kepada inkisyaful gham, iaitu terselamat ataupun terangkat atau tersingkapnya segala kesulitan dan kesukaran. Itulah makna Al-Faraj. Ini yang disebut oleh Nabi SAW sebagai contoh dalam sebuah hadis yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan anna an-nasra ma'as sabr wa anna al-faraja ma'al karab wa anna ma'al usri yusra. Maksudnya sesungguhnya pertolongan Allah akan datang bersama dengan kesabaran. Wa anna al-faraja ma'al karab, sesungguhnya kesulitan itu akan tersingkap ketika adanya sebarang keburukan yang berlaku. Wa anna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kesusahan atau kesukaran itu adanya kesenangan dan keselesaan. Itulah makna Al-Faraj. Dan Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah mengguna pakai kunyah Abul Faraj, dan ini telah didahului sebelum beliau oleh seorang juga tokoh ulama hadis, namanya Al-Imam Ibnul Jauzi. Al-Imam Ibnul Jauzi. Kalau kita lihat Al-Hafiz Ibnul Jauzi juga adalah Al-Hafiz Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Jadi kunyah beliau juga adalah Abu Al-Faraj,
Yang mana kita katakan faraj di situ bukan bermakna kemaluan, tetapi faraj di situ membawa arti tersingkap atau terangkat segala kesulitan dan kesukaran. Dan Ibnul Jauzi wafat pada tahun 597 Hijrah. Cuba kita tengok 597. Kalau diterbalikkan jadi 795. Jadi kalau diikut sebenarnya 795 itu adalah tarikh wafatnya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Wafatnya Ibnul Jauzi pada tahun 597 Hijrah. Manakala wafatnya penulis kitab Asbabul Maghfirah yang menjadi topik perbahasan kita pada malam ini adalah wafat pada tahun 795 Hijrah. 795 Hijrah. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, beliau namanya Ibn Rajab ataupun masyhur dengan sebutan Ibn Rajab, dan diletakkan di hujung itu Al-Hambali, iaitulah beliau bermazhab dengan mazhab Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau bermazhab Hambali. Baik. Kemudian kalau kita teliti lagi, kita boleh katakan bahawasanya beliau ini seorang tokoh dari kalangan ulama hadis yang masyhur, sehingga disifatkan oleh sebahagian ulama beliau Ibn Rajab Al-Hambali adalah Syekhul Muhaddithina fi asri, iaitu seorang tokoh, seorang guru dalam ataupun kepada seluruh ulama-ulama hadis pada zaman beliau. Dan kita mengatakan bahawasanya beliau ini adalah salah seorang daripada anak-anak murid utama kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Dan kita tahu Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang wafat pada tahun 728 Hijrah itu, beliau sebenarnya melahirkan madrasah yang melahirkan ataupun beliau berjaya membentuk madrasah yang melahirkan anak-anak murid yang utama, yang kibar disebut, anak-anak murid yang begitu hebat, seperti Al-Imam Az-Zahabi yang wafat pada tahun 748 Hijrah, seperti Al-Imam Al-Hafiz Ibn Kathir yang juga wafat pada tahun 774 Hijrah, dan juga tokoh kita pada malam ini iaitulah Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun 795 Hijrah. Baik, jadi topik kita hadirin dan hadirat pada malam ini nak membicarakan berkaitan dengan asbabul maghfirah, sebab-sebab pengampunan dosa. Dan kita sebagai manusia, maknanya tanpa kita mengatakan kita sebagai Muslim, tetapi maknanya kita Muslim dan kita manusia, kita kena tahu bahawasanya manusia itu disifatkan oleh Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun, yang membawa erti semua anak Adam adalah orang yang melakukan dosa, yang melakukan kesilapan dan kesalahan, wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik para pelaku dosa, sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan adalah golongan yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pertama kita jelaskan awal-awal kitab ini, Asbabul Maghfirah ini, kalau diikutkan, diambil Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau menjadikan asas perbahasan bagi kitab Asbabul Maghfirah ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, yang mana hadis tersebut adalah hadis Qudsi. Hadis Qudsi, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu Allah berfirman dalam hadis Qudsi ini, ya bna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Terjemahannya, wahai anak Adam, sesungguhnya kamu, selama mana kamu berdoa kepadaku dan kamu berharap kepadaku,
aku akan ampunkan kamu dalam apa sahaja keadaan kamu dan aku tidak peduli, kata Allah. Kemudian disambung lagi Allah mengatakan, ya bna Adam, law balagat zunubuka ananas sama summa astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, kalaulah kamu ini melakukan dosa ataupun dosa-dosa yang kamu lakukan telah sampai kepada tahapan awan yang paling tinggi sekali, maknanya sejauh mata memandang ke langit, sampai kepada tahap paling jauh itu kita memenuhkan diri kita dengan dosa. Kemudian Allah kata, summa astaghfartani, kemudian kau ampunkan aku, ghafartulak, kata Allah, nescaya aku akan mengampunkan kamu. Kemudian Allah sambung lagi, ya bna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah, la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalaulah kamu datang kepadaku biqurabil ardi khataya, dengan mana kamu buat dosa kesalahan seluas bumi ini, kemudian la tusyriku bi syai'a, dalam keadaan kamu sesekali tidak mensyirikkan aku, yakni menyekutukan aku dengan mana-mana makhluk Allah yang lain, la ataituka bi qurabiha maghfirah, nescaya aku akan datang kepada kamu dengan membawa pengampunan yang sama luas dengan kadar luasnya bumi yang telah kita lakukan sebagai manusia itu sendiri. Jadi daripada hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi ini, Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau menjadikan hadis ini sebagai puncak ataupun sebagai asas, sebagai teras perbahasan kita pada malam ini, iaitulah hadis, ya bna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya bna Adam, law balagat zunubuka ananas sama summa astaghfartani ghafartu lak. Ya bna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Dan terjemahannya kita telah sebutkan sebentar tadi. Hadis ini menurut Ibn Rajab, ia termasuk dalam kategori yang dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Maknanya ada hadis-hadis yang lain yang menguatkan status hadis ini, menjadikan tahapan hadis ini kepada tahapan yang makbul, yakni hadis-hadis yang diterima. Jadi oleh kerana itu Ibn Rajab Al-Hambali beristidlal ataupun berhujah menggunakan hadis ini untuk beliau mengeluarkan pendapat apakah sebab-sebab pengampunan dosa seseorang. Baik, kita pergi kepada sebab yang pertama. Tetapi sebelum kita pergi kepada sebab yang pertama, tuan-tuan yang biasa mempelajari kitab hadis 40 karangan Al-Imam Nawawi rahimahullah, pasti kita akan mengetahui bahawasanya dalam hadis 40 terdapat hadis yang saya bacakan sebentar tadi. Betul atau tidak? Khusus bagi sahabat-sahabat para penuntut ilmu yang beberapa kali khatam pembacaan majlis qiraah ataupun majlis sama' hadis 40 dan juga mendapat sanad daripada musnid-musnid, daripada guru-guru yang mempunyai sanad yang telah ijazahkan sanad tersebut, pasti perasan dan pasti sedar bahawasanya hadis yang saya bacakan sebentar tadi terdapat dalam kitab hadis 40 karangan Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dan hadis itu merupakan hadis yang keberapa? Hadis yang terakhir daripada kitab hadis 40, iaitulah hadis yang ke-42 yang terdapat di dalam kitab hadis 40 karangan Al-Imam Nawawi rahimahullahu rahmatal abrar. Dan kita pun tahu, selepas Imam Nawawi yang wafat pada tahun 676 Hijrah, Imam Ibn Rajab, dia ataupun beliau rahimahullah mengambil keseluruhan 42 hadis tersebut dan beliau syarahkan. Ini dia peranan Ibn Rajab. Beliau syarahkan dengan syarahan yang begitu mendalam, dari sudut sanad hadis, dari sudut hukum ke atas hadis juga ada disebutkan, dari sudut fawaid hadisiyah ataupun faedah-faedah hadis,
dan juga masalah berkaitan bahasa yang terdapat di dalam hadis tersebut, ini ada dibahaskan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab beliau yang masyhur Jami'ul Ulumi wal Hikam. Jami' al-Ulumi wal Hikam yang dikaryakan oleh Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Dan sebenarnya kitab Asbabul Maghfirah ini kebanyakan atau syarahannya adalah terdapat pada kitab Jami' al-Ulumi wal Hikam, pada syarahan hadis ke-42 dalam kitab Jami' al-Ulumi wal Hikam. Tetapi sepanjang kita tahu, dalam kitab Jami' al-Ulumi wal Hikam tersebut, jumlah hadis bukan ada 42 sahaja, tetapi jumlah hadis ada keseluruhannya 50 hadis, yang mana Ibn Rajab telah menambah 8 lagi hadis yang utama dalam Islam ini, menambah 42 hadis yang telah disusun oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu rahmatal abrar. Baik, jadi sebab itu panjang lebar syarahan Ibn Rajab dalam kitab Jami' al-Ulumi wal Hikam terhadap kitab ataupun terhadap hadis yang ke-42 tersebut. Namun beliau menjadikan ia, perbahasan tersebut, sebuah kitab yang mustaqil, atau dalam bahasa mudah kita boleh sebut kutaib, kerana betapa ringkas dan singkatnya kitab tersebut. Sebab itu kalau sahabat-sahabat yang boleh berbahasa Arab, hanya dengan bacaan begitu secara sardan, secara ringkas, boleh menyelesaikan dalam masa, saya rasa begitu singkat sahaja, khatam bacaan kitab, dan boleh hafal dan boleh syarahkan seperti yang saya lakukan pada malam ini, insya-Allah. Baik, selepas itu hadirin dan hadirat, daripada Ibn Rajab meletakkan hadis riwayat Tirmizi, hadis kursi yang saya bacakan sebentar tadi, Ibn Rajab sertakan dengan hukum ke atas hadis. Dan kemudian selepas daripada itu, Ibn Rajab mengongsikan faedah ataupun istinbat, beliau mengeluarkan faedah daripada hadis tersebut, 3 sebab pengampunan dosa. Sebab itu tajuk kita yang dikongsikan dalam poster pada hari ini adalah 3 sebab pengampunan dosa. Walaupun tajuk kitab Asbabul Maghfirah, tetapi kita punya topik pada malam ini 3 sebab pengampunan dosa. Jadi bila kita sebut 3 ni, tak adalah banyak sangat. Bila tak ada banyak, maknanya mudah untuk kita hafal, mudah untuk kita amal. Jadi oleh kerana itu, yang pertama kata Ibn Rajab, Asbabul Maghfirah yang pertama adalah ad-du'a ma'ar raja, berdoa berserta pengharapan. Berdoa berserta pengharapan, itulah dianya sebab pengampunan dosa yang pertama yang terdapat dalam kitab kita ini. Doa memang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Kita katakan antara contoh, Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan kamu telah berkata kepada kamu, ud'uni, berdoalah kamu kepada aku, astajib lakum, nescaya aku akan mustajabkan. Begitu juga anjuran doa-doa ataupun anjuran supaya berdoa dalam Al-Quran yang lain dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Antaranya dalam surah Al-Baqarah, apabila Allah mengatakan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-Ku bertanya kepada kamu tentang aku, wahai Muhammad, katakanlah bahawasanya sesungguhnya aku ini dekat, kata Allah. Kemudian ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku ini menjawab seruan atau panggilan atau doa mereka yang berdoa apabila mereka meminta kepadaku, aku jawab, kata Allah. Sebab itu bagi sahabat-sahabat yang inginkan teknik berdoa dari sudut waktu mustajab doa, dari sudut uslub gaya bahasa yang terbaik dalam doa, tempat-tempat yang mustajab untuk kita berdoa, atau doa-doa yang boleh kita amalkan daripada Nabi punya salam bacaan, maka saya cadang rujuk kepada sebuah kitab
namanya adabud du'a. Adab ad-du'a ataupun adabud du'a al-musamma bi adabi adab, ataupun secara ringkasnya adabud du'a. Adab ad-du'a yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abdul Hadi, Al-Imam Ibnu Abdul Hadi rahimahullahu ta'ala. Ini adalah juga salah seorang tokoh yang mewarisi ilmu daripada Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, Ibnu Abdul Hadi itu tadi. Baik. Ataupun adabul du'a, ataupun nama yang lain baginya adabul murta'a fi ilmi du'a. Itulah dia punya nama penuh ataupun nama panjang bagi kitab tersebut. Tetapi hakikat secara umum, hadirin hadirat sidang penonton yang saya muliakan, doa memang dituntut. Sehingga ada riwayat daripada hadis Nabi SAW yang mana baginda mengatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tak minta pada Allah, Allah marah kepada dia, Allah murka kepada dia. Jadi banyak galakan dan anjuran berdoa. Begitu juga dengan beberapa nas-nas yang lain. Baik. Tetapi doa ni, bila kita tahu yang Allah kata wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku nescaya aku mustajabkan. Ibnu Rajab Al-Hambali di bawah syarahan ataupun poin yang pertama ini beliau menambah, beliau kata, tetapi doa ini mempunyai dia punya doa ni dia terkandung di dalamnya ada beberapa uslub. Dalam bahasa mudah, doa ni kena ada teknik. Doa ni kena ada teknik. Beliau mengatakan antara teknik paling utama dalam berdoa adalah doa dengan penuh pengharapan. Inilah yang kita katakan tadi, ad-du'a'u ma'ar raja, doa dengan berserta dengan pengharapan. Jadi ad-du'a'u ma'ar raja, berdoa berserta dengan pengharapan. Pengharapan itu adalah salah satu teknik dalam berdoa, yakni doa dengan penuh harap. Doa dengan sepenuh hati. Bila seseorang hamba berdoa dengan sepenuh hati, Allah akan ampunkan dosa dia. Itulah yang cuba difahamkan kepada kita ini oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Sebab itu dikuatkan lagi kenyataan ini dengan beliau mengongsikan sebuah hadis daripada Nabi SAW yang mana baginda menyatakan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doa kamu ini akan dimustajabkan. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kemudian kata Nabi SAW, wa'lamu anna Allah la yastajibu ad-du'a min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah kamu bahawasanya Allah tidak akan memustajabkan doa daripada hati yang lalai lagi alpa. Allahu Akbar. Jadi nak berdoa, dia jangan doa dengan hati yang kosong. Jangan doa dalam keadaan kita ini tak yakin ataupun tak bersungguh. Kita berdoa dengan bersungguh, berdoa dengan penuh pengharapan, wajib mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Nabi SAW, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu ad-du'a min qalbin ghafilin lahin. Jadi doa dengan penuh keyakinan, doa dengan penuh pengharapan, yang mana Ibn Rajab Al-Hambali mengambil kenyataan ini daripada mula-mula sebutan hadis kursi, ya bani Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, selama mana kau berdoa kepadaku, kau berharap kepadaku, aku akan ampunkan kamu mengikut dalam keadaan apa sahaja kamu berada, wala ubali, dan aku tidak peduli, kata Allah. Allah akan ampunkan. Doa ar-raja, doa berharap kepada Allah. Jadi sebab itu kita berdoa bersungguh. Ada satu larangan dalam hadis daripada Nabi SAW yang mana baginda melarang. Nabi kata, la taqul, jangan kamu ucapkan Allahumma ghfirli in syi'ta, ya Allah ampunkanlah aku sekiranya kamu mahu. Nabi tak bagi cakap macam ni. Jangan doa, ya Allah kalau kau nak bagi, bagilah, kalau kau tak nak bagi pun tak apa. Jangan berdoa macam itu. Doa dia mesti datang dalam bentuk yang yakin. Kita yakin bahawasanya Allah mustajabkan doa kita.
katakanlah kita buat dosa dan penuh dengan maksiat, maka kita bersungguh berdoa kepada Allah, Allahumma ya Allah, benar-benar aku ini menyesal kepada kamu, aku berdoa dengan pengharapan agar kau ampunkan aku, maka kau ampunkanlah aku wahai Tuhan. Ini yang kita katakan berdoa dengan penuh pengharapan. Itulah teknik yang pertama yang diajarkan, yang termasuk dalam sebab-sebab pengampunan dosa seseorang. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, adalah al-istighfar. Al-istighfar ini adalah sebab pengampunan dosa yang kedua. Seseorang yang berdosa, dia perlu melazimi istighfar. Tidak semestinya selepas dia buat dosa dia terus istighfar, walaupun itu dituntut. Tetapi meski dalam keadaan seharian, dalam keadaan dia tidak berbuat dosa pun, dia digalakkan untuk melazimi istighfar. Saya suka dengan definisi yang disebut oleh Ibn Rajab dalam kitab kita ini, Asbabul Maghfirah. Apa kata Ibn Rajab dalam mendefinisikan al-istighfar? Beliau mengatakan al-istighfar talabul maghfirah, minta keampunan. Wal maghfiratu, kata Ibn Rajab, adalah wiqayatu syarri dhunub ma'asitriha. Ini definisi yang disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Al-maghfirah dan pengampunan itu membawa maksud wiqayatu syarri dhunubi ma'asitriha, perlindungan daripada kejahatan, keburukan dosa berserta dengan menutupi dosa tersebut. Itu ma'asitriha, bersama dengan, bukan sekadar kita dilindungi daripada kejahatan dosa dan maksiat, tetapi kita minta supaya Allah sitriha, ataupun Allah tutup dan sembunyikan dosa tersebut daripada terdedah, daripada diketahui oleh manusia yang lain. Sebab itu kita katakan al-istighfar, dalam sebahagian ulama mengatakan ghafara bima'na satara. Ghafara ni membawa erti tutup. Bila kita banyakkan istighfar, kita bukan semata minta Allah ampunkan dosa kita. Ingat, apabila kita beristighfar, kita bukan semata minta Allah ampunkan dosa, tetapi selain kita minta Allah ampunkan dosa kita, kita minta supaya Allah tutup keaiban kita ini. Sebab itulah bila kita ucap astaghfirullah, 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 dua benda kita minta. Yang pertama, kita minta pengampunan. Yang kedua, kita minta Allah tutup keaiban. Itu yang kita kena melazimi istighfar. Sama ada selepas buat dosa, ataupun sama ada kita dalam keadaan tidak berbuat maksiat ataupun dosa, lazimi istighfar tersebut. Kemudian Ibn Rajab, beliau berkongsikan tentang lafaz-lafaz istighfar. Apa kata Ibn Rajab Al-Hambali? Antaranya adalah ucapan daripada Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala, yang mana kata Nabi SAW, Nabi mengucapkan astaghfirullahal azim allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu tuan-tuan yang di rumah boleh ikut bersama dengan saya. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cuma kadang-kadang orang kita ni dia suka dalam versi berlagu. Saya pun tak pasti kenapa sebab, tapi dia suka dalam versi ada nada lenggok-lenggok itu. Jadi mereka pun kadang-kadang membaca astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tetapi kalau kita teliti lah kan, dari sudut makna lah, sebutan dengan nada sebegini, dia seakan maksud dia tu lari sebenarnya. Contoh, astaghfirullahal azim, maha suci Allah yang maha agung, allazi la ilaha illa, yang mana tidak ada Tuhan melainkan. Nampak? Tiba-tiba illa tu melainkan.
Kemudian baru kita kata huwal hayyul qayyum, dialah Tuhan yang maha hidup lagi maha mengurus tadbir. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Jadi tidak tepat dari sudut kita waqaf, kita berhenti pada sebutan illa, itu tidak tepat. Yang tepatnya apa dia? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu. Kalau nak kata begitu boleh, tidak ada masalah. Yang mana tidak ada Tuhan melainkan dia, itu baru betul. Ini allazi la ilaha illa, tidak ada Tuhan melainkan. Apa dia tidak ada Tuhan melainkan? Kemudian dialah yang maha hidup dan maha mengurus tadbir. Wa atubu ilaih. Tetapi hakikatnya kalau dalam bahasa mudah kita kata astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang ni ramai daripada kita hafal, tunggu masa nak amal sahaja. Dah hafal, kemudian kita beramal. Baik. Kemudian ada juga lafaz istighfar yang dianjurkan juga daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kalau boleh berpada dengan lafaz-lafaz istighfar, zikir-zikir yang diajarkan daripada Nabi SAW pun, itu sahaja dah memberikan kita ketenangan. Sebab kalaulah amalan ini boleh direka cipta, apa tujuan Allah utuskan Rasul? Allah utuskan Rasul ni untuk kita ikut dia, untuk Allah bagi tahu ataupun untuk Allah sampaikan apa yang Allah nak untuk hamba-hambanya beramal. Jadi sebab itu amalan kita ikut amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata guru kepada Imam Malik Ibn Anas Rabi'ah Ibnu Abdul Rahman Ar-Ra'yi? Beliau kata minallahir risalah wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina taslim. Risalah datang daripada Allah. Peranan Nabi untuk sampaikan risalah Allah, wa 'alaina taslim. Kita sebagai umat Islam menerima apa sahaja yang disampaikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita amalkan. Selain daripada astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kita membaca rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ni antara istighfar yang amat banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli ni maksudnya apa ibu bapa sekalian? Wahai Tuhanku, ampunkanlah aku. Wa tub alayya, terimalah taubatku. Innaka, sesungguhnya kamu, antat tawwabur rahim. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya kamu adalah Tuhan yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Para sahabat menceritakan antara perkara yang paling banyak Nabi baca dalam majlis Nabi adalah ucapan ini, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan kemudian kalau ikutkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ini memenuhi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan Nabi SAW, sehingga Nabi kita SAW bersumpah, wallazi nafsu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biyadih, demi Allah Nabi SAW bersumpah, inni la astaghfirullah wa atub ilaih fil yaumi akthar min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi SAW, demi Allah Nabi bersumpah, inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah, wa atub ilaih, dan aku bertaubat kepadanya, fil yaum, dalam sehari, aksar min 70 marrah, lebih banyak daripada 70 kali. Dalam riwayat yang lain, aksar min 100 marrah, lebih banyak daripada 100 kali yang diamalkan oleh Nabi SAW. Dua benda yang Nabi buat. Nabi kata, aku beristighfar dan aku bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat yang lain lebih daripada 100 kali. Allahu Akbar. Sedangkan kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, mengapa kamu salat sehingga bengkak-bengkak tapak kaki kamu wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Sedangkan dosa-dosa kamu telah Allah ampunkan yang terdahulu dan yang akan datang. Tetapi apa kata Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura. Tidak patutkah aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Nabi istighfar dan Nabi bertaubat banyak kali dalam sehari ni bukan menandakan Nabi banyak buat dosa, maha suci Allah. Tidak.
tetapi Nabi mensyukuri nikmat yang telah Allah rezekikan kepada Nabi SAW dari sudut baginda diampunkan dosa-dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Dan inilah yang menyebabkan baginda memperbanyakkan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ungkapan Rabbighfirli wa tub alayya meliputi kedua perkara itu tadi, iaitu ya Allah ampunkan aku dan terimalah taubat aku, innaka anta at-tawwabur rahim. Yang ketiganya, antara lafaz istighfar yang kita boleh amalkan adalah Sayyidul Istighfar. Yang ni yang saya telah bahaskan juga bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan di laman FB Baitus Salam kita ini. Sayyidul Istighfar, penghulu bagi segala istighfar, yang kita katakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini Sayyidul Istighfar, penghulu bagi segala istighfar, yang mana pada beberapa bulan yang lepas kita telah menjadikan Sayyidul Istighfar sebagai satu topik perbahasan khas selama 1 jam bersama dengan Baitus Salam kita yang berkat ini. Baik, jadi kita katakan ini antara beberapa istighfar yang dianjurkan. Ada orang kata, Ustaz, 3 je ke ataupun 3 je ke istighfar ataupun lafaz istighfar ini? Kita kata tuan-tuan boleh baca banyak lagi. Boleh baca Rabbighfirli wa tub alayya sahaja pun tak apa, ataupun yang paling ringkas sekali apa dia? Yang paling ringkas sama ada Allahumma ghfirli dhunubi, ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku, ataupun boleh dan memadai kita membaca Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ini pun adalah ringkas untuk kita meminta keampunan. Lazimi istighfar. Lazimi istighfar ketika sedang berjalan, lazimi istighfar ketika kita sedang duduk, lazimi istighfar ketika kita sedang berbaring, lazimi istighfar ketika kita dalam keadaan bersendirian, lazimi istighfar dalam keadaan kita bersama dengan orang ramai, lazimi istighfar ketika kita sedang bersiap sedia untuk makan, untuk minum, dalam keadaan lapang, di mana sahaja kita berada, istighfar pada Allah. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Dan kenapa kita kata istighfar? Kerana banyak hadis yang menyebut, antaranya tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Beruntung sangatlah, kata Nabi SAW, bagi mereka yang mendapati pada buku lembaran amalan dia pada hari kiamat nanti istighfar yang begitu banyak. Sebab bila kita istighfar ni, rahmat Allah turun. Sebab itu ulama-ulama amat menyarankan, bila istighfar rezeki dapat. Ada riwayat hadis yang menyebut, maknanya siapa yang melazimi istighfar akan datang kepadanya rezeki min haitsu la yahtasib. Rezeki akan datang kepada dia dalam keadaan dia tidak sangka-sangka. Sebab itu kita kata istighfar memurahkan rezeki. Dikuatkan lagi dengan firman Allah dalam surah Nuh, apabila Allah mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Pada part mana yang kata kalau istighfar boleh menambah rezeki? Bila Allah kata wa yumdidukum, dengan istighfar Allah akan menambahkan bi amwal, harta benda kepada kamu. Wa yumdidukum bi amwal, Allah tambah harta benda kamu. Dan dalam hadis Nabi kata, siapa yang beristighfar, rezeki akan datang kepadanya min haitsu la yahtasib. Sebab itu kalau ada orang kata, apa tips murah rezeki? Saya kadang-kadang saya tidak setuju sangat dengan ramai yang kongsikan berkenaan nak kaya lah, nak dapat duit dalam masa yang cepat lah, nak kita bangun pagi dalam keadaan sedar-sedar banyak job masuk, lalu kata kena baca surah tertentu, kena baca ayat tertentu. Kadang-kadang tidak ada sumber pun, tidak ada sumber pun yang menyebut yang sahih apa semua bacaan surah tertentu. Setiap malam baca, tak nak miskin, tak nak ataupun nak kaya, tetapi sebenarnya tidak bersumberkan dengan sumber yang sahih. Baik, yang sahih kalau kita lihat secara umum, kalau nak tambah di murah rezeki, Allah kata takwa pada Allah. Yang ni yang paling mudah sekali. Asasnya nak murah rezeki, takwa pada Allah.
seperti Allah sebut dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa pada Allah, Allah akan memberikan rezeki, atau saya minta maaf, Allah akan menjadikan jalan keluar untuknya daripada setiap kesulitan dan kesukaran. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan merezekikan kepadanya daripada jalan yang dia tidak sangka-sangka. Allahu Akbar. Jadi kalau kita nak dapat rezeki daripada Allah, takwa pada Allah. Takwa kepada Allah dalam arti kata kita buat segala perintah Allah dan kita tinggalkan segala larangan Allah Azza wa Jalla kepada diri kita ini dalam kehidupan seharian kita. Baik. Yang kedua, tips murah rezeki, kalau saya boleh tambah sedikit sebanyak manfaat pada malam ini, adalah salat. Sebab Allah, apabila Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha dalam surah Taha itu, la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk, kami tidak meminta rezeki daripada kamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepada kamu. Jadi cuba tuan-tuan nampak dia punya siyak, dia punya konteks ayat ataupun dia punya urutan ayat tersebut. Mula-mula Allah cerita wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan ahli keluarga kamu untuk mendirikan salat dan sabarlah kamu dalam mendirikan salat. Kemudian adanya ayat la nas'aluka rizqa, kami tak minta rezeki daripada kamu, nahnu narzukuk, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepada kamu. Sebab itu kata Al-Imamul Hafiz Ibnu Katsir, Imaduddin Abul Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir yang wafat pada tahun 774 Hijrah, apa kata beliau dalam tafsir Al-Quranil Azim apabila menafsirkan ayat tersebut? Beliau mengatakan, sesiapa yang memelihara salat ataupun apabila kamu mendirikan salat, ataka rizq min haitsu la tahtasib, rezeki akan datang kepada kamu daripada jalan yang kamu tak sangka-sangka. Sebab itu kadang-kadang kita tengok, kita ni jangan biar kita ni tak mendirikan salat. Kalau kita mendirikan salat, maknanya Allah akan memberikan rezeki kepada kita, insya-Allah. Dan yang ketiganya tadi adalah istighfar. Berdasarkan hadis yang saya sebutkan sebentar tadi, istighfar akan menjadikan seseorang itu memperoleh rezeki min haitsu la yahtasib, daripada jalan yang dia tidak menjangkanya. Baik. Mengapa Imam berbalik kepada perbahasan topik kita pada malam ini? Sebab pengampunan dosa. Mengapa Ibn Rajab Al-Hambali beliau mengatakan bahawasanya istighfar adalah sebab yang kedua pengampunan dosa. Sebab yang pertama tadi kita kata apa? Berdoa berserta pengharapan. Sebab pengampunan dosa yang kedua, kata Al-Imam Ibn Rajab, istighfar. Kerana kalau kita lihat kepada hadis kita ini, Allah Subhanahu wa ta'ala selepas daripada Allah kata, ya bana Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Apa kata Allah? Ya bana Adam law balagat zunubuka ananas sama summa astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, kalaulah dosa-dosa kamu telah mencecah setinggi langit. Ananas sama ni maknanya sahabus sama. Sahab ni maksudnya awan. Dan sebahagian antaranya Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan ananas sama ni maknanya sejauh mata memandang. Maknanya kalau kita boleh lihat ke arah langit, kita lihat sejauh mata memandang dan dosa kita sampai kepada tahap itu, maka kita katakan kita istighfar kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah, ghafartulak, Allah akan kata aku akan ampunkan kamu. Inilah sebenarnya betapa rahimnya Allah, betapa kasihnya Allah kepada hamba-hambanya. Kita kalaulah fikirkan, adakah Allah ni dia ciptakan kita, dia nak masukkan kita ke dalam neraka, ataupun adakah Allah ciptakan kita ini untuk diazab semata-mata? Kita kata tidak. Allah ciptakan kita ni ada tujuan. Tujuannya tak lain tak bukan seperti dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, yang mana Allah mengatakan tujuan kita diciptakan adalah wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa
melainkan untuk mereka beribadat kepadaku. Jadi Allah memberikan hamba-hambanya ini ruang untuk beribadah kepada Allah. Lalu dalam masa yang sama Allah tetapkan ada beberapa perkara, Allah syariatkan perkara untuk dibuat yang mana menjadi hak Allah ke atas diri kita. Juga Allah melarang beberapa perkara untuk dilakukan. Maksiat, dosa, jenayah, ini Allah larang kita buat. Tetapi dalam keadaan hamba ni, bila dia banyak buat dosa, tetapi apabila dia ada inisiatif, dia ada rasa nak istighfar, itu sebenarnya adalah positif yang amat sangat. Sebab bila dia rasa nak istighfar tu sahaja, itu membuktikan dia sedar hidup bertuhan. Dia sedar dan dia merasakan dia ada Tuhan. Sebab itulah ada hadis yang mana Nabi SAW mengatakan dalam hadis kursi juga, apabila seorang hamba tu dia buat dosa, dia buat maksiat, kemudian dia istighfar, kemudian Allah menjawab, alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru bidzam. Hambaku ini dia tahu yang mana dia mempunyai Tuhan, yang mana Tuhan ni akan mengambil tindakan terhadap dosa yang dia buat, wa yaghfiru dzam, dan Tuhan yang sama boleh mengampunkan dosa yang dia buat. Sebab itu orang yang buat dosa, bila dia istighfar, sebenarnya ini suatu benda yang positif, kerana dia ada unsur bertuhan. Dia sedar diri dia ada Tuhan yang dapat mengampunkan dosa, yang dapat memaafkan kesalahan yang dia lakukan atas kapasiti dia sebagai seorang hamba. Jadi dalam keadaan begitu, kita dituntut melazimi istighfar. Dan sebab pengampunan dosa yang kedua adalah istighfar. Banyakkan istighfar dengan lafaz-lafaz istighfar yang telah kita sebutkan sebentar tadi. Baik. Kemudian kita pergi kepada sebab yang ketiga. Yang mana sebab yang ketiga adalah sebab yang terakhir. Sebab yang ketiga adalah sebab yang terakhir. Apa dia sebab yang ketiga yang merupakan sebab pengampunan dosa? Maka kata Al-Imamul Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, sebab pengampunan dosa yang ketiga adalah At-Tauhid. Adalah At-Tauhid. Apa itu Tauhid? Tauhid ini adalah perbuatan mengesakan Allah. Perbuatan mengesakan Allah. Dan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah membahagikan tauhid ini kepada beberapa pecahan, seperti yang kita boleh dapati dalam kitab-kitab akidah. Mereka mengatakan perbuatan mengesakan Allah dengan perbuatan makhluk. Dengan perbuatan makhluk. Yang ni adalah tauhid al-uluhiyah, iaitu ifradul khaliq bi af'alil makhluq. Ifradul khaliq bi af'alil makhluq, mengesakan Allah yang mencipta dengan perbuatan makhluk, seperti salat, seperti puasa, seperti zakat, seperti haji, seperti menuntut ilmu, seperti doa dan zikrullah, dan segala ibadah yang lain. Tauhidul uluhiyah adalah kita mengesakan Allah dalam setiap perbuatan tersebut. Maknanya bila kita salat, lillahi ta'ala. Bila kita puasa, lillahi ta'ala. Bila kita berdakwah, lillahi ta'ala. Kita menuntut ilmu, lillahi ta'ala. Kita berdoa, lillahi ta'ala. Zikrullah, lillahi ta'ala. Tilawatul Quran, kerana Allah. Jadi semuanya kerana Allah. Perbuatan tu perbuatan siapa? Siapa yang puasa, siapa yang doa, siapa yang zikrullah, siapa baca Quran, siapa salat? Kita. Perbuatan kita sebagai makhluk. Itu tauhid al-uluhiyah. Kita mengesakan Allah dengan perbuatan kita sebagai makhluk. Dah ada perbahasan yang ulama sebut, ifradullah ataupun ifradul khaliq bi af'alil khaliq, ataupun ifradullah bi af'alihi subhanahu wa ta'ala. Kita mengesakan Allah dengan perbuatan Allah. Seperti contoh, hanya senya Allah Maha Mencipta, hanya senya Allah adalah Tuhan yang memberikan rezeki, yang menurunkan hujan, yang orang kata falikul habbi wan nawa, yang mengampunkan dosa. Ini semua adalah kita esakan Allah yang mengampunkan dosa. Kita tak pergi minta pengampunan dosa daripada selain Allah dan seumpamanya, kecuali kalau salah silap yang kita lakukan sesama manusia, yang itu memang perlu kepada kemaafan.
Tetapi hakikat pemilik mutlak kemaafan dan keampunan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kita, yang mencipta langit dan bumi, yang menurunkan hujan, yang memberikan rezeki dari sudut kekayaan, dari sudut anak pinak, dari sudut harta benda, dari sudut kesihatan yang baik. Jadi ini kita katakan mengesakan Allah dengan perbuatan Allah. Dan tauhid ini namanya tauhid ar-rububiyah, tauhid ar-rububiyah. Kemudian yang ketiganya disebut kita mengesakan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa disebut ni hadirin dan hadirat? Tauhidul asma'i was sifat. Tauhidul asma'i was sifat, iaitu Allah sebut dalam Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Begitu juga dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lillahi tis'ah wa tis'ina isman mi'atu illa wahid wa man ahsaha dakhala al-jannah. Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1, siapa yang menghitungnya dia akan memasuki ke dalam syurga Allah. Dalam erti kata dia menghafal, dia menghayati, dia mengamalkan intipati kandungan yang terdapat dalam nama-nama Allah, maka dia akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhidul asma'i was sifat. Maka tauhid ini seorang hamba yang bertauhid. Sebab itu kata sebahagian ulama tafsir bahawasanya semua perkataan ibadah yang terdapat di dalam Al-Quran, al-muradu biha at-tauhid. Ibadah di situ membawa maksud tauhid. Contohnya apa? Seperti yang saya bacakan tadi. Surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak menciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk mereka beribadah kepadaku. Lalu para ulama mengatakan liya'buduna ay liyuwahhidun, supaya mereka mentauhidkan aku, kata Allah. Jadi erti ibadat adalah tauhid. Sebab itu kalau kita meneliti surah Al-Ikhlas, apa itu ikhlas? Ikhlas ini adalah tulus, iaitu ibadat yang tulus. Ikhlas hanya semata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perhatikan dalam surah Al-Ikhlas yang mempunyai ayat yang begitu singkat dan sedikit tersebut, tidak ada satu pun perkataan ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana ikhlas? Tidak ada sebutan ikhlas. Tetapi ia dimulakan dengan Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi Allah Tuhan kita ini adalah Tuhan yang Esa, dalam erti kata dari sudut angka ataupun dari sudut tidak ada yang mana melakukan ataupun yang mempunyai kuasa yang sama seperti kuasa Allah Subhanahu wa taala. Manakala dari sudut angka pula, Allah tunggal, tidak ada dua, tidak ada tiga. Sebab itu siapa yang kata ada dua Tuhan, ada tiga Tuhan, maka mereka ini telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti disebutkan oleh Quran, laqad kafara Allah ataupun laqad kafara allazina qalu anna Allah salisu salasa. Laqad kafara allazina qalu, sungguhnya telah kufur mereka yang mengatakan anna Allah salisu salasa. Mereka yang mengatakan Allah adalah Tuhan yang tiga daripada yang tiga. Jadi menisbahkan Allah kepada angka ini silap. Maknanya mengatakan, kita kata tidak, Allah adalah Tuhan yang ahad, Allah adalah Tuhan yang wahid. Sebab itu kita katakan Qul huwallahu ahad, kita mengatakan wa ilahukum ilahun wahid, wa ilahukum ilahun wahid, iaitulah dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang tunggal. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi Allah ahad, Allah wahid. Jadi sebab itu tujuan kita diperintah, tujuan kita hidup atas muka bumi ni, kita hidup bukan tak ada tujuan. Yang hidup tak ada tujuan ni, kalau kita tengok kadang-kadang kadang kita tengok hidup seakan-akan tak ada purpose of life. Hidup kita ni seolah-olah tak ada fokus ibadat, tak ada apa dah. Orang beriman ataupun Muslim yang sejati, dia patut memastikan kehidupan dia adalah kehidupan yang ada tujuan.
Dan tujuan dia hidup tak lain tak bukan adalah seperti kehendak Allah kepada diri dia. Hendaklah dia mengabdikan diri kepada Allah, hendaklah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita nak faham dengan begitu baik permasalahan berkenaan ibadah, saya cadang untuk kita sama-sama membaca kitab yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad ibnu Abdul Halim ibnu Abdul Salam ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang mana namanya Al-Ubudiyah. Kitab yang namanya Al-Ubudiyah. Dalam kitab Al-Ubudiyah tersebut, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu rahmatal abrar, beliau mengatakan al-ibadatu ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ibadat adalah suatu kata nama yang menghimpunkan semua perkara yang Allah suka dan semua perkara yang Allah redha, minal aqwal, daripada perkataan-perkataan, wal af'al, dan juga perbuatan-perbuatan, al-zahirati wal batinah, yang zahir dan juga yang batin. Jadi kalau kita teliti hadirin dan hadirat, kita ni kalau kita buat apa sahaja yang Allah suka dan Allah redha, itulah fungsi hidup kita ini. Jadi kita kalau macam kita hidup dalam tempoh masa yang terhad ni, sebab itu kata hadis, kata Nabi SAW, a'maru ummati ma baina 60 wa 70, umur umatku adalah sekitar 60 hingga ke 70 tahun. Kalau kita teliti dan kita lihat, umur kita singkat. Jadi tengok contoh, pada pagi, petang sampai ke malam, daripada mula bangun tidur sampai kita tidur semula sehingga kita mati, maka kita tengok adakah kita buat benda yang Allah suka ataupun benda yang Allah redha. Macam contoh, kalau kita buat kerja, kita pergi bekerja, Allah suka kita bekerja walaupun pekerjaan kita tak disebut dalam Quran. Contoh macam saya berkhidmat sebagai pegawai hal ehwal Islam. Tak ada pun jawatan pegawai ehwal Islam dalam Quran. Tetapi Allah suka kita bekerja. I'malu ala Daud syukra. Beramallah kamu, bekerjalah kamu. Kemudian Allah ceritakan, wa idza fa iza qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, ataupun apabila telah selesainya salat, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi dan carilah rezeki-rezeki Allah. Nampak Allah suka kita bekerja. Begitu juga kalau kita ini, contoh, kita ini pergi melancong, pergi bermusafir. Bukan nak kata benda tu maksiat, tidak, benda hukum harus. Tapi kalau kita melancong dengan mengambil semangat, Allah suruh kita bermusafir dalam muka bumi dan melihat kebesaran Allah, khususnya kita pergi ke tempat-tempat untuk mengambil ibrah, maka ini termasuk dalam ibadat. Sebab itu kita katakan, selama mana kita buat perkara yang kita tahu Allah suka dan Allah redha, itulah purpose of life kita, itulah tujuan kita hidup. Dan seorang Muslim yang bertauhid kepada Allah, yang mengesakan Allah dan dia tidak mensyirikkan Allah, ini penting. Sebagaimana kita belajar tauhid, begitu juga kita dituntut untuk mempelajari syirik. Sebagaimana kita mempelajari sunnah, begitu juga kita dituntut mempelajari bid'ah. Tujuannya tak lain tak bukan seperti kata Al-Imam ataupun Sayyiduna Huzaifah ibnul Yaman rahimahullahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan ay yudrikani. Orang ramai ataupun para sahabat Nabi SAW biasanya bertanyakan kepada Rasulullah SAW tentang benda kebaikan. Tapi aku ni, kata Huzaifah, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr, aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan, benda yang tak elok. Tujuannya apa? Makhafatan ayyudrikani, bila aku tahu benda ni tak elok, aku akan tinggalkan. Aku takut aku akan ditimpa perkara keburukan tersebut. Jadi ini cara kita belajar. Bila kita belajar tauhid, kita belajar syirik tu apa. Bila kita tahu sunnah, kita kena tahu bid'ah tu apa, supaya kita dapat jauhi. Sebab itu kata penyair, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqih wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fih. Aku mengetahui kebaikan, saya minta maaf, araftu syarra la li syarri, aku mengetahui keburukan bukan dengan tujuan untuk aku buat jahat. Dia kata tak, walakin li tawaqqih, akan tetapi tujuan aku berbuat, aku mempelajari, mengetahui keburukan untuk aku wiqayah, untuk menjadi benteng penyelamat diri aku daripada terjebak melakukan hal itu. Wa man la ya'rifu syarra minal khair, siapa yang tak dapat beza yang mana baik dan buruk, yaqa'u fih, dia akan terjebak
melakukan kejahatan dan keburukan. Jadi jangan kita syirik kepada Allah. Jadi jaga tauhid, nak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, jaga tauhid kepada Allah. Jangan sesekali syirik kepada Allah. Dan kita tahu syirik ini ada syirkul asghar dan ada syirkul akbar. Jadi kita berhati-hati daripada mensyirikkan Allah, iaitu antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kita menjadikan bagi Allah itu sekutu. Bagi Allah itu sekutu, sama ada dalam perbuatan Allah seperti rububiyah itu tadi, ataupun uluhiyah kita daripada perbuatan kita itu tadi. Wal'iyadu billah, daripada syirik. Jangan sesekali kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu diberi wasiat oleh Luqman Al-Hakim radhiyallahu taala anhu kepada anaknya, wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang begitu besar. Keadilan yang besar adalah tauhid kepada Allah. Kezaliman yang besar adalah mensyirikkan Allah. Semoga Allah selamatkan diri kita, keluarga kita daripada syirik, dari sudut ucapan, dari sudut perbuatan anggota badan, dari sudut i'tiqad dalam hati kita ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada syirik, dan Allah bersihkan hati kita ini daripada syirik, nifaq dan seumpamanya. Kemudian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sebagai kita penutup, mengapa poin yang ketiga ini tadi kita katakan sebagai sebab pengampunan dosa? Kerana dalam hadis yang dikongsikan pada awal kuliah kita tadi, sambungan daripada kata-kata Allah, ya bani Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya bani Adam law balagat zunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu lak. Ya bani Adam law ataitani bi qurabil ardi khataya la tusyriku bi syai'a, summa laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Kalaulah kau datang kepadaku dalam keadaan kamu ni melakukan dosa yang begitu banyak, seluas bumi katakan, summa laqitani, kau berjumpa dengan aku, kau bertemu dengan aku, la tusyrika bi syai'a, dalam keadaan kamu tak menyekutukan aku ni dengan apa-apa pun, maka Allah akan kata apa? Allah kata la ataituka bi qurabiha maghfirah, aku akan datang kepada kamu dengan pengampunan dosa yang sama besar dengan keluasan bumi ini tadi. Tapi kata Ibn Rajab Al-Hambali, inilah yang menjadi perbahasan para ulama. Seseorang yang melakukan dosa besar, dia pernah melakukan dosa besar seperti zina, seperti membunuh, seperti minum arak, seperti berjudi, seperti syirik, ataupun dia melakukan apa sahaja dosa-dosa itu, maka dikatakan dia ini tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Yang ni perbahasan tahtal masyiah ni dalam ilmu akidah. Pelaku dosa besar yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar tetapi tak syirik pada Allah. Dia masih Muslim, ditanam di perkuburan Muslim, tapi dia dahulu semasa di dunia boleh jadi dia ini mencuri, dia minum arak, dia pernah membunuh, wal'iyadzubillah, dia berzina, wal'iyadzubillah. Dia melakukan dosa-dosa tersebut tetapi dia mati dalam keadaan Muslim sebab dia tak syirikkan Allah. Maka para ulama mengatakan fulan tahtal masyiah, si fulan ini berada di bawah kehendak Allah. In syaa azzabahu, kalau Allah nak, Allah boleh mengazabnya. Wa in syaa ghafara lahu, dan kalau Allah nak, Allah boleh mengampunkan dia. Ini yang kita katakan tadi. Maknanya, wahai anak Adam, kalau kamu melakukan dosa seluas bumi besarnya, kemudian kau datang kepadaku dalam keadaan kamu tidak mensyirikkan aku akan datangi kamu dengan pengampunan yang sama besar dengan dosa yang telah kamu lakukan. Ini semuanya, hadis ini jelas menggambarkan betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai makhluknya. Persoalan yang boleh kita bangkitkan, adakah kita menyayangi Allah dengan kadar yang sama atau lebih daripada hal tersebut? Jadi oleh kerana itu kita kena tahu bahawasanya wallazina amanu asyaddu hubban lillah, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah sangat-sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan cinta semata tak cukup dibuktikan dengan lidah tetapi perlu dibuktikan dengan perbuatan anggota badan. Kita salat kerana kita cintakan Allah,
kita meninggalkan maksiat kerana kita cintakan Allah. Itulah hakikat mukmin yang sejati. Jadi sebagai kesimpulan pada malam ini hadirin dan hadirat, 3 sebab pengampunan dosa. Yang pertama berdoa berserta pengharapan. Yang kedua kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Dan yang ketiganya hendaklah kita ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. 3 lah perkara ini merupakan sebab-sebab pengampunan dosa seperti yang disebutkan oleh Al-Imamul Hafiz Abul Faraj Zainuddin Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu rahmatal abrar. Jadi saya rasa cukup dan memadai sekadar itu. Saya ucap jazakumullahu khairan kepada semua tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang bersama dengan saya pada malam ini. Jadi saya ucapkan semoga majlis ilmu kita pada malam ini memberi manfaat kepada semua insya-Allah. Kemudian kita pada malam ini sekiranya ada salah silap dan terkasar bahasa dan kekurangan daripada pihak saya alu-alukan teguran dan pembetulan. Jazakumullahu khairan kepada semua yang komen, kepada semua yang like, kepada semua yang share. Aqulu ma sami'tum, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.